Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lagi sekali pada hari ini untuk menceritakan topik yang panas. Walaupun berkali-kali you dengar ataupun you pernah baca ataupun you pernah discuss dengan kawan you pun, kadang-kadang you heran ya, kenapa saat naik saat turun. Kalau makan ubat yang konsisten istiqamah tu memang steady je kan, itu pun kadang-kadang makan ubat dia naik balik juga, sampai kan nak kena tukar ubat, nak kena tambah ubat dan sebagainya. Dan ada sebahagian daripada anda yang kalau awal-awal lagi tak pernah ambil ubat, dia jadi macam ada side effect. Maksudnya dia nak sebelum you melazimkan diri mengadaptasikan kepada ubat yang baru tu, maklum sajalah daripada high blood pressure dia turun ke sempadan yang normal, tapi atas dasar paksaan disebabkan oleh ubat tu. Termasuklah ada ubat-ubat diuretik lagi yang bagi senang kencing. Betul? Alright, semua dah bersedia? Kalau bersedia dan kalau sempat you nak cerita pada kawan you atau nak minta dia tolong masuk, masih sempat lagi, insyaAllah. Okey, yang penting live ni kalau you dengar, semangat dia lain sikit daripada kalau you review. Maksudnya macam tengok cerita lama lah kan, cerita yang dah recorded. Tapi apa yang live ni pun kita kena cerita secara ikhlas, nak bantu seramai mungkin. Sebab berapa ramai nak dengar ni? Dalam dunia moden 40%. Di Amerika 45%. Sebab mereka advance dulu kan, dia orang yang kenal junk food dahulu, mereka yang introduce banyak makanan-makanan yang ataupun terproses, telah diproses. Bukan dipanggil proses saja, dia panggil ultra proses. Maksudnya proses lagi proses berkali-kali bila sampai kita makan kat negara yang dulu kita ketiga, sekarang negara kedua, nak jadi negara orang kata apa, advanced country itu pun kena bayar tax penyakit ni. Tax sebab Tuhan dah katakan bila zaman lebih moden tu, lebih laju, semua nak cepat. Inilah antara gejala-gejala yang kita harus hadapi. Alright? Okey, siapa kat sini yang pernah kena ataupun sedang kena high blood pressure, sila kalau sudilah kata yes. It's very common. Every 10 of us, setiap 10 daripada kita, kalau you tengok kiri kanan dalam pejabat tu, 4 orang memang tengah ada high blood pressure, dan yang lain tu tunggu giliran sahaja. Dia faktor umur pun mainkan peranan, betul. Tapi zaman sekarang tak payah tunggu sampai atas pada 30 tahun. Saya ulang, tak payah tunggu atas pada 30 tahun, bawah pada umur 30 tahun. Mana you pernah dengar dulu bawah pada 30 tahun kena high blood pressure kan? Tapi sekarang 20-an, bahkan ada anak-anak muda yang kena sampai dah ada penyakit stroke pun, dah kena heart attack pun ada. Saya ulang, heart attack. You tak rasa macam mengherankan ke? Tapi sebenarnya apa nak heran, zaman sekarang betul tak, budak-budak kecil pun dah obese. Maka kita nak ceritalah sikit pada malam ni, iaitu kalau blood pressure you, cuba tulis kat situ berapa blood pressure you selalu. Average 130 upon 80 ke, average kalau dah makan ubat dah turun ke 120 ke 70 ke kan, kadang-kadang cantik, daripada 150 bawah 100 pum dia turun ke, yalah dah makan ubat, betul tak? Tapi kalau yang belum makan ubat, siapa-siapa yang dah ada doktor kata ni abang ada dekat borderline ni, ibu tengok-tengok sikit ni, pressure you dah naik 150, kod you ada orang panggil white coat syndrome. Tahu white coat syndrome? White coat, baju putih. Kalau pergi jumpa doktor kan, dia pakai coat di hospital atau klinik tu kan. Kalau tengok gambar nurse ke ataupun orang yang pegang tangan you tu pun berpakaian uniform putih, dia panggil white coat punya sindrom ni. Blood pressure kita tu boleh naik sampai antara 10 hingga 20% tinggi daripada biasa. Kadang-kadang melangit, mencacak result dia, sampaikan doktor kata nak kena stay on lah, you rehat sekejap kat luar, duduk dulu, datang nanti buat lagi. Naik lagi sekali pun tak mau turun juga. Mulalah doktor kata mungkin kalau dah emergency, saya beritahu sekarang 120-80 average. Saya ulang, 120 atas, 80 average bawah tu kira you kelas, kira you sujud syukur lah, alhamdulillah umur dah 60 masih lagi 120-80. Classic man. Selalunya bila kita berumur sedikit, dia macam pipeline kita kan, dah kadang-kadang ada yang dah berkarat, ada yang dah sikit-sikit, ada yang mengecil, ataupun maksudnya kuncup-kuncup sikit dah. Bila tua ni dah jadi keras, dia punya tak berapa flexible lagi dah. So kalau 140 upon 90 pun masih, walaupun doktor dah bagi warning, tapi bagi saya tak payah makan ubat lagi. Dengar,
Jangan makan ubat at 140 upon 90, kecuali kalau you tak ada disiplin, kejap-kejap naik sampai 160 upon 100, yang tu bahaya. Saya ulang, kalau atas pada 160, bawah tu sampai 100, sebab bila you campur atas bawah, saya ulang, campur atas bawah, kalau atas pada 250 itu kira dah serius. Boleh ingat tak formula saya bagi? Ini sebagai cara kampung kita, tapi masuk akal. Dah ada kajian mengatakan kalau atas campur bawah, contoh atas dia 150, bawah dia 100. Akak tolong tulis sekejap. 150 bawah 100 campur jadi berapa? Cepat. 250. So yang ni you tak usah duduk kat rumah lagi dah. You pergi cepat, doktor, do something for me. Sebelum I belajar daripada D&D World punya malam ni punya cerita ni kan, Dr. Nordin kata ambil dulu apa-apa yang perlu ambil dulu, sebab kita tak nak dia melangit tinggi sampai 180 upon 100, 180 upon 110, tu dipanggil krisis. Tahu faham krisis tak? Maksudnya anytime bom boleh meletup. Bila saya kata bom tu maksudnya di otak, bila dia pecah dia boleh jadi stroke. Faham? Bahkan boleh koma pun kalau tak jaga betul-betul. Dan kalau memang tak sempat you hantar ke emergency hospital tu, memang goodbye. Boleh goodbye. Memanglah kan, sebab kita tak tahu betapa besar pecah tu, berapa banyak darah dah keluar menekan kat kita punya otak kita kan. Bila ada pressure tu, memang body kita tak boleh terima lagi dah. Ataupun dia boleh sangkut kat bahagian jantung. Kalau sangkut bahagian jantung, you tahulah penyakit apa kan, dia panggil heart attack. Jadi sebenarnya benda ni bukan setahun dua, kadang-kadang dah bertahun-tahun dia dah mula berkumpul, bermasalah. Lama-kelamaan blood pressure tu mula-mula masalah. Kenapa sampai 40% lebih orang kena kat dunia ni blood pressure? Disebabkan dia tidak ada sign and symptoms. Faham? Dia tidak macam eczema ataupun ada ketuat ke jerawat ke kan. Dia boleh nampak kan, tapi ni tak nampak apa, dan kadang-kadang tak rasa apa pun. Saya rasa macam saya pun dah borderline kan, memang tak rasa apa. Apabila sampai setengah orang tu sensitif, dia 140 upon 90 pun dia dah pening kepala, bagus juga, sebab dia dah bagi signal kan. Ada orang sampai 160 upon 100, no problem, main futsal lagi. Itu yang kadang-kadang jatuh kat padang bola sepak, main badminton, kadang-kadang pressure tu dah mula tinggi. Faham? Okay, so tuan-tuan sekalian, jangan main dengan blood pressure. So pay attention, tolong tekan like and share supaya ramai lagi yang dapat tahu. Saya punya tujuan ialah kita boleh hindarkan. Itunya, kita boleh reverse pun kalau dah tinggi. Itu yang point I'm trying to say. So for a start, untuk permulaan, supaya you tak lupa, kalau siapa yang tengah makan ubat, mentang-mentang saya nak bagi formula ataupun nak bagi idea secara natural pun boleh kita reverse, tetapi jangan berhenti terus. Faham? Maksudnya jangan just because you dapat idea ni sekarang boleh berhenti, tetapi kita tak tahu kita punya disiplin tu macam mana kan. So at least you makan ubat dulu. Bila you tengok badan you daripada berat kan, kepala kita kalau blood pressure kalau dah tinggi sangat memang terasa juga sakit je kat belakang leher ni kan, macam nak urut je selalu betul, dan you rasa macam berat lah badan kan, tak sedap je rasa. Itu yang awal-awal ni you make sure ubat tu bila makan you rasa ringan sikit, okey, sambung dulu. Bila dah ikut apa yang saya nak cerita ni, you boleh minta doktor you bekerjasama, dengan syarat bekerjasama. Jangan doktor kata sampai bila-bila pun tak boleh, sampai for life. Jangan percaya. Saya ulang lagi sekali, jangan percaya bila orang kata for life you kena hukuman makan ubat, tak boleh buat apa-apa lagi dah. Kalau itulah cara kita approach kepada semua penyakit, saya rasa satu kesalahan yang dinamakan menzalimi diri sendiri. Kecuali kalau you tak ada disiplin, no choice, you have to take the medicine. Right, so dah dapat gambaran dari segi blood pressure systolic dengan diastolic tu. Setengah orang dia nanti naik cuma systolic saja, setengah orang dia cuma naik ataupun tak boleh kontrol cuma diastolic saja yang bawah. Selalunya kalau yang bawah tu dia ada masalah dengan you punya adrenal gland. Ada satu gland yang dinamakan adrenal gland atas daripada renal. Renal tu maksudnya ginjal, atasnya tu ada dua saya ceritakan, yang kecil yang keluarkan kortisol, adrenalin semua tu. Dia terlalu lemah sehingga kan dia tak boleh push you punya blood pressure, sehingga kadang-kadang blood pressure yang bawah diastolic tu sentiasa nak tinggi je. Ataupun you yang jenis bila you sujud, tahu bila kita nak bangun daripada sujud nak naik ke atas tu,
Kadang-kadang kita nak, bukan kata sujud je, rokok pun bila you tunduk tak naik balik tu, you dah macam nak tumbang. Itu kena check dengan doktor supaya you tidak nanti dapat sudden macam betul-betul jatuh pula nanti. Bahaya Baik. Itu satu cerita. Nombor dua ialah you kena tahu bahawasanya ada dua jenis blood pressure punya masalah. Yang tinggi ni tak mau turun ni, satu disebabkan dia panggil primary. Primary ni selalunya yang ramai-ramai lah, disebabkan oleh 95% daripada kita kalau kena, dia selalunya primary. Primary ni maksudnya tak tahu sebab, tak tahu jadi je. Ni selalunya buku teks medical yang cakap macam tu. Idiopathic dia panggil. Habis-habis dia kata genetik lah, ataupun paling-paling dia suruh rendahkan garam, paling-paling dia bagi ubat, termasuk ubat diuretik tadi untuk lawas kencing, hilangkan inilah fluid dalam badan semua kan. Kalau kita high blood pressure tu kadang-kadang fluid retention pun ada. Jadi itu kebanyakan. Tapi ada 10 atau 5% lagi yang disebabkan oleh secondary, yang you kena berhati-hati. Kalau ada gejala seperti kanser pun boleh menyebabkan high blood pressure. Ada setengah orang ada masalah organ seperti buah pinggang. Kalau buah pinggang rosak, selalunya blood pressure pun boleh naik. Kadang-kadang blood pressure menyebabkan oleh tinggi sangat tu, dia menyebabkan ginjal tu rosak, buah pinggang rosak. Tapi selalunya juga kalau orang diabetik contohnya, kalau anda tak kontrol you punya buah pinggang, dialisis dan sebagainya, kadang-kadang buah pinggang punya masalah, blood pressure boleh meningkat, boleh naik. Dah. Sekarang kita nak cerita. Selalunya tadi pun saya dah baca ramai bagi respon pada malam ni. Topik-topik yang general macam ni memang ramai selalu, dan mereka pun dapat bagi idea-idea yang bernas. Banyak yang you suggest seperti kena jaga diet. Seorang dua tu pergi baca DASH diet. Itu kira advance tu. DASH tu maksudnya dietary approaches to stop hypertension, DASH. Sampai ada special diet khas persatuan-persatuan yang jaga high blood pressure ni sampai buat diet untuk mereka, sampai macam tu sekali. Tapi kalau you tak faham, tak ingat, tak apa, malam ni ikut je. Sekejap. Lepas tu ramai daripada dulu sampai sekarang masih lagi percaya kepada garam penyebab utama high blood pressure. Faham? Sebab tu bila doktor kata sugar salt dikurangkan, ataupun kalau boleh jangan langsung, you pun makan makanan yang tanpa salt langsung. Jawapannya tak betul. Salt is required secara yang mencukupi sahaja. Masalahnya kita terlalu saltish pula. Makanan-makanan kita tu masin gila, dan kadang-kadang yang dah ada dalam makanan dah ada garam. Kita tambah pula lagi sehingga lebih daripada 2,300 mg. Dia punya average, nak faham 2,300 ni susah kan? Lebih kurang 2.3 gram tu lebih kurang satu sudu makan garam sehari suntuk. Banyak tu dia punya garam dah cukup untuk badan kita ni. Kalau lebih baru dikatakan high salt. So kalau low salt is bad. Nobody should have no salt in the body at all. Jangan sampai you kosong garam dalam badan. Itu adalah satu kesalahan besar untuk kesihatan, termasuk blood pressure pun. Yang penting bukan salt tu sahaja, ada satu partner dia. Saya beritahu awal, namanya potasium. Sekejap. Lepas tu orang kata sebab tak exercise regularly. You pernah dengar tak orang exercise pun, kalau ada benda lain yang berlaku dalam badan dia yang dia tak ikut, dia tak disiplin, boleh naik. So exercise is good, very very good sebenarnya. Bahkan dengan exercise banyak penyakit termasuk blood pressure ni boleh dileraikan. Bagus. Ada orang kata orang advise untuk weight loss. Yes, every 5% you kurangkan berat badan, you akan mengurangkan point systolic atau diastolic tu antara 5 hingga 10 point. Boleh tangkap tak cerita ni? Katakan saya sekarang 80 kg, saya sepatutnya cuma katakan 65 kg. So kita overweight kan. So kita turun 80, kita turun katakan 5%, dapatlah katakan 4 kilo lah turun. Kalau you turun cuma 4-5 kilo je berat badan you tu, you punya tadi blood pressure 160 upon 100 tu insyaAllah akan turun ke 150 upon katakan 95. Okey lah, you kira dah boleh save daripada nak kena makan ubat banyak-banyak tu. Faham? So berat badan memang related dengan masalah insulin resistant dan sebagainya pun dia menurun, maka you punya blood pressure akan turun. Okey,
Sebelum saya habis nanti, saya akan bagi 5-6 jenis makanan kampung yang kita boleh makan harian tiap hari tu, supaya kita boleh meredakan keadaan di samping menunggu ubat tu efektif. Lepas tu kita nak selang-seli ke, kita nak kurangkan dos ke, besok kerjasama dengan doktor. Doktor kata Alhamdulillah, lepas dah 4 bulan ni makcik tak payah makan lagi dah ubat. Wah, itu dia. Next, so saya akan cerita kejap lagi. Tidur amat mustahak. Ramai orang ambil sambil lewa. Saya selalu kata tidur is very important. Dan ujung sekali ialah kita tak isap rokok kan. Kalau isap rokok, tolong. Sebab siapa yang isap rokok, dia punya blood pressure punya masalah meningkat sebanyak 20%. Maksudnya kalau orang lain tak naik 5-10% ke pun mempertahankan dirinya. Kalau you tambah dengan rokok, rokok tu, nikotin tu akan lekatkan dia punya bahan-bahan perosak tu, bahan-bahan toksik tu kepada red blood cell. Bila dia tangkap dengan red blood cell, maka red blood cell tu tak ada tempat lagi nak muat apa? Nak muat oksigen dan nutrien. Sebab tu orang isap rokok, dia kena cari lori lain nak bawa tu. Mana nak cari lori lain, dia duk isap lagi rokok. Maka itulah menyebabkan senang sangat mereka dapat lain pada lung cancer, ialah masalah stroke dan masalah heart attack. Well done. Faham tu? Kita tak isap rokok dan kita tak minum alkohol, insyaAllah. Tapi satu lagi S, bukan smoking lagi dah, ialah stres. So saya tak payah panjang cerita lah, sebab selalu saya kata kalau stres you tak boleh handle, sorry, dia tak akan baik apa-apa penyakit pun. Alright, kalau macam tu kita nak bagi 7 sebab utama kenapa orang panggil apa, tekanan darah ni tak mau turun-turun. Dan sebab ni lah, kalau you tahu, you selesaikan masalah ni, insyaAllah you punya blood pressure akan turun secara alami. Kecuali kalau Tuhan dah nak bagi masalah genetik, you buat apa pun, ada penyakit yang high kolesterol tu, buat apa pun, dia jaga makan satu titik apa pun, ni lah benda-benda yang orang tak bagi makan, dia tak makan, dia boleh kena. Itu tak sampai 4-5% satu dunia ni. Yang 95% daripada kita ni, dengar, nombor satu ialah terlalu tinggi insulin. Kenapa insulin terlalu tinggi cepat? Kaitannya dengan nombor dua. Nombor satu, kalau cek darah, walaupun doktor jarang cek insulin, zaman moden sekarang, doktor yang dah faham tentang ilmu ni, dia mesti nak cek insulin dalam badan you. Test dia nama, dia panggil HOMA IR. So boleh tak, kalau you nampak sangat degil tak mau turun you punya blood pressure tu, you tegur doktor tu sikit, tolong ambil kat saya HOMA IR. Ada dia punya lab test yang memperkenalkan dunia baru sekarang, sebab orang tak pernah cek insulin, orang selalu cek glukos saja. So insulin tu dah nak tahu, kalau tinggi sangat, itu salah satu sebab kenapa blood pressure you sampai sekarang tak turun. Jadi salah satu sebab kenapa insulin tu tak mau turun, senang je lah, tak ikut D&D diet lah, tak ikut sugar, lahap makan apa saja, fast food, sugar, susu dan daging-daging yang diproses, fast food lah semua tu. Jadi yang penting sekali ialah sugar. So 1 dan 2 you dah faham. Insulin tinggi, sugar tinggi, sampai bila pun tak baik. Apa kaitan dengan blood pressure? Dengar, bila gula tinggi, insulin pun tinggi. Betul? Sebab apa? Insulin diperlukan untuk menarik gula tu masuk dalam sel. Bila sel dah bengang, dah tak larat, dah letih, tak mau terima lagi, dah too much sugar, cannot handle. So what happen? The insulin will just flow along, dan pankreas pula dengar kata macam tak cukup juga lagi, dia miscommunication, dia keluarkan lagi insulin. Nampak? Berterabur tak? Itu yang blood pressure tung tinggi je naik. Nak turun balik macam mana? Selesaikan masalah diet you dulu. Berarti ada kaitan dengan sugar, maka insulin pun akan kurang, settle. Ini saja 50% of you punya problem dah selesai. Itu dah 2, okay? Insulin, masalah tinggi sangat, sugar pun tak dikontrol. Nombor 3 ialah masalah kolesterol. Sebab tu selalunya, you perasan tak, orang yang pergi check up ni, dia selalunya kalau blood pressure dia tinggi, kolesterol dia pun nampak tinggi juga. Kalau kolesterol tinggi, blood pressure pun tinggi. Tak semesti, tetapi selalu, seringkali, kalaupun tak jadi sekarang, dia akan lambat laun akan bersama juga. Bertemu di ujung jalan nanti. Engkau dulu pergi blood pressure tinggi, aku ikut kat belakang. Pom, sekali nampak besok, rupa-rupanya dua-dua sekali. So berarti kolesterol
adalah paling mustahak. Tadi saya lupa nak cerita kenapa sugar dan insulin tu menakutkan kita. Kalau you tak faham, ini dia jawapannya, ialah dia mengeraskan, dia pembuluh darah menjadi stiff. Bila pembuluh darah jadi stiff, dia tidak lembut dan tidak boleh dilentur-lentur, maka blood pressure ni sangkut tak? You rasa-rasa dia tertekan tak? Sangkut lah. Dia macam empangan nanti. Bila keras sangat dah tak boleh lepas, dia tekan juga lagi. Sebab blood pressure mesti nak kena sampai ke otak. Kalau kat bawah kaki, no problem. Sebab banyak pakai gravity. Sebab tu dia kena ada systolic dan diastolic. Systolic tekan, diastolic kena relax. Kalau dia relax pun, dia tak boleh kosong. Dia minimum kena 60 atau 65, 70 mm mercury. Sebab kalau dia kosong langsung, habis darah kita turun ke kaki. Jadi masa kaki gajah ya. Maksudnya semua blood turun ke bawah lah kan. So dia kena ada diastolic blood pressure yang relax tu. Berarti masa relax pun darah boleh sampai ke otak, ke tangan semua ujung-ujung. So it's important diastolic dan juga of course systolic. So saya kata apa, kolesterol kena jaga elok. Kalau terlalu tinggi, yang bad kolesterol LDL tu, ataupun yang orang kata selalu good kolesterol HDL tak cukup, triglyceride, semua tu yang penting jangan terlalu tinggi. Sebab tu bagi mereka yang nak buat diet-diet yang tinggi dengan fat dan sebagainya, boleh, dengan syarat you belajar elok-elok macam mana nak buat tu. You kena ekstrim belajar elok-elok. Kalau tak pandai, jangan merepek. Sebab apa, nanti kalau you tersalah buat, kolesterol kalau dah tinggi dalam badan you tibai lagi benda yang you tak pandai nak buat, karbo dengan fat dengan protein tu you campur sangat, dia akan jadi orang kata apa, lebih teruk. Kolesterol tinggi confirm, okay, you punya blood pressure akan naik. Dan juga satu lagi dinamakan nombor 4, belly fat. Kalau ni sebab-sebab yang kalau you tengok badan you dah boroi tanpa sebab, tahu pot belly tu badan tak besar mana, tetapi perut saja yang besar, ataupun orang yang dah memang besar, perut lagi besar, tak nampak pula tu sebab dia punya fat semua dah besar kan. So anda termasuk orang perempuan ni, dengar, ramai daripada anda yang saya tahu, you bila pakai, selalu saya sebut, bila datang kat klinik saya memang nampak macam normal everything kan, pakai baju jubah, betul tak? Atau kat rumah pakai baju kelawar tu, dia tak nampak lah sangat. Tapi cuba kita periksa tengok perut you dan you punya abdomen tu, dia kalau nak 4 lipat biasa. Maksudnya tahu tak 4 lipat tu, saya perli dengan niat nak supaya you kurang lah daripada 4 lipat jadi 3 jadi 2 lipat. Kalau tak ada sampai nak flat langsung pun kita faham, umur 5-60 ni macam mana nak flat lagi dah, betul tak? It's okay, but don't over allow, because belly fat, dengar, dia akan mengurangkan you punya potasium dalam badan. Dia ada proses yang akan mengurangkan magnesium dalam badan. Dan kalau you belajar konsep liver punya proses untuk potasium dan magnesium ni, kalau dia turun, blood pressure akan naik. Saya ulang, kalau tak cukup potasium disebabkan kita ada pot belly, ada masalah liver, fatty liver, maka potasium dan magnesium tak boleh diproses, they absorb secara the best, maka kita akan berkurangan. Bila tak ada mineral ni, senang blood pressure naik, meningkat tinggi sangat. Okey, satu lagi dinamakan dipanggil, saya dah sebut tadi, iaitu potasium dan magnesium. Itulah tak cukup, itu yang saya nak sebut tu. Kita makan makanan yang potasium dan magnesium yang cukup ialah seperti leafy green vegetable. Saya ulang, leafy ni berdaun. Saya tak kata tak boleh makan cauliflower, tapi dia kan kurang daun sikit tu. Jadi nak makan cauliflower dengan brokoli banyak-banyak tak berapa nak boleh. So saya galakkan you ambil yang macam bayam, macam sekali lagi saya cerita kangkung, ataupun bak choy, atau apa lagi, cabbage, bubis. Banyaklah saya selalu cerita. Kalau tak boleh ingat apa, ingat kita punya ulam cukup. Kita untung sangat kat Malaysia ni, kita masih makan ulam. Pasal apa? Banyak dalam tu ada kebetulan cantiknya potasium dan magnesium. Yang bagusnya makanan tinggi potasium dan tinggi magnesium sama je. Kalau you ambil A untuk potasium, you dapat magnesium juga. Jadi katakan avocado, tak payah sayur saja, ataupun jambu. Pisang tak larat kot you nak makan, sebab you rasa, dan orang selalu cakap
Dok, kalau nak ambil apa potassium kena yang saya belajar selalunya pisang lah. No, the answer is boleh, tetapi jangan cuma mengharapkan kepada pisang. Sebab apa? Pisang dia kalau nak bagi cukup untuk seharian tu lebih kurang 12 ke 14 biji buah pisang baru cukup untuk sehari. Sebab dia lebih kurang cuma 300 mg. Untuk potassium kita perlukan 4,700 mg. So yang banyak datang daripada sayur-sayur menghijau, sprouts. Bagus, banyaklah sayur, you jangan risau, asalkan hijau je, ada berdaun je, on. Okay. So saya dah cerita apa tadi, potassium, magnesium ya. Okay, seterusnya yang ni tadi ramai orang dah tulis pun, pandai you all. Matahari. Saya tak akan lupa lah pada matahari. Kebetulan kan kita pagi-pagi kalau tak awan tebal, kita akan tengok matahari naik, memperingati kita bahawasanya Tuhan bagi ni yang paling number one vitamin atau mineral ialah, sebenarnya dia hormon kan, saya dah cerita, dia bukan vitamin sebenarnya. Vitamin D3 tu is the best. So kalau you tak cukup matahari, dan selalunya kita tak cukup, dah dikenal pasti, you kena ambil D3K2 minimum 10,000. Sebenarnya kalau you tengah high blood pressure sepatutnya lebih daripada tu, tapi sabar 10,000 dengan K2 tu lebih kurang 100 microgram kalau you tengok formula dia. Sebab tu kalau you ambil Santera, at least 2 pagi 2 malam minimum untuk nak turunkan dulu. Bila dia dah turun, you ambil satu-satu cukup. Ini kemestian, dan saya tak akan buat produk-produk yang saya sendiri tak minat dan tak pakai pun, kecuali kalau makeup ni saya taklah pakai kan. So you pentingkan apa, D3K2, dan terkenal satu lagi omega 3. Allahu Akbar, Tuhan ni bagi rezeki kat kita, Masya Allah. Memang inilah dua top produk yang saya gila-gila push for myself first, dan bila dapat impact kepada ramai testimoni, dan malam ni lagi sekali dia confirm omega 3 namanya apa, DND 369 Sacha Inchi Oil tu. Dulu kan saya kata minyak ikan boleh, you pun dah tahu cerita. So boleh hari-hari cheat day, hari-hari treat day. Selalu kalau saya pakai treat day, orang tak apa nak faham. Kalau cheat day tu dia orang faham pula dah. Okey, tapi apa pun maksud saya, macam hari Ahad ni saya nak makan kenduri kat Lo Start kan, so mestilah nak kena makan sikit. Orang letak daging ke apa, semua kenalah jamah kan. Takkanlah kita nak sombong. Okey, boleh. Telur boleh ya. Tapi omega, kalau ada ikan, cari ikan yang lagi berlemak lagi bagus. Mereka nak bawa saya pergi Tanjung Dawai. Tahu tak kat mana Tanjung Dawai? Saya pun tak tahu. Katanya dekat dengan Kuala Kedah semua tu. Okey, kita ikut. Kita nak berkawan kan. So jangan takut sangat kalau ada ikan-ikan yang nampak berlemak, macam ikan terubuk ke, ikan yang ni lah, yang betul-betul ada lemak tu kan, ikan patin ke, wah, cun. Okey, kita tutup cerita malam ni dengan memberi anda apa yang you boleh buat lagi kat rumah tanpa nak beli banyak kat luar. Yang tadi tu terpaksa lah, sebab sekarang ni omega 3 yang bersih nak cari kat laut dah tak ada lagi, dah jarang-jarang dapat. Nombor satu ialah jangan lupa kepada garlic. Galakkan diri you makan bawang putih yang ditumbuk, biarkan 1-2 minit, legakan, bagi bau ke, bagi air mata sikit. Itu saya dah cerita tentang garlic. Nombor 2, celery. Ikut. Okey, celery. Nombor 3 ialah ni saya tak tahu nama Melayu apa, namanya hawthorn berry. Dia kat kedai-kedai Cina ni ada yang macam merah-merah macam red dates tu. Namanya hawthorn berry. Dia berry lah, pendek cerita. Batu olive leaf, daun olive, daun pokok zaitun ni, daun dia tu bagus. Okey. Yang paling magic saya nak bagi kat you sekarang ialah hibiscus tea. Tulis ni besar-besar, hibiscus tu underline. Bunga raya, okey, yang telah dikeringkan, dia orang ada jual kat Shopee, banyak ni semua ni. Saya pun order kat dia orang aja, hibiscus tea. Okey, ambil yang tulis organic. Hibiscus kan dia spray juga kot pun tak tahulah. Okey, tapi ambil yang organic. Lepas tu daun salam, saya banyak daun salam kat rumah. Okey. Senang tanam dia, very easy. Buat daun salam is the best. Buat teh daun salam, belajarlah keringkan dulu ke, campur dengan honey sikit, bol lemon ke, pandai-pandai lah. Tapi daun salam menjadi antara 5 hingga 7 lembaran untuk satu mug you minum.
Alright, sikit lagi air kelapa pun boleh, tembikai pun boleh, amalkan ni semua. Lepas tu teh halia. Senanglah teh halia. Setengah orang campur dengan buah pelaga pula. Tahu buah pelaga kan? Dan hujung-hujung sekali kita nak habiskan tentang satu topik yang bukan untuk saya kupaskan, tapi untuk saya bagi teknik secepat mungkin, iaitu stres. Okey, dalam beberapa cara yang selain pada semayang, baca Quran, zikir semua tu, kalau you tengah emergency nak pakai juga, teknik dia panggil 5-6-7 ataupun setengah orang panggil 5-5-5. Bagi saya boleh buat sampai 7-7-7 pun boleh. Bermaksud apa? Pernafasan. Okey, kita ambil yang simple dulu. Ambil 5-6-7. Tulis kat situ 5-6-7. Ada setengah kat luar negara dia orang buat 4-7-8, tapi susah nak ingat. 5-6-7 lah senang. Maksudnya 5 tarik, 6 simpan, 7 lepas. Senang je. Okey, saya demonstrasi sikit supaya you ambil ni untuk penghujung acara pada malam ni. Ready? Tarik nafas 5 ya. Ready, go. 2, 3, 4, 5 melalui hidung. Simpan. 2, 3, 4, 5, 6. Lepas. Bila lepas tu bunyi pun tak apa. Hembus melalui mulut you. Saya ulang lagi sekali. Tarik, mulut tu tutup. Lepas tu masuk ke hidung. Simpan 5. Okey. Maksudnya tarik 5. Lepas tu simpan 6. Hold 6. Yang paling efektif masa you simpan tu. Blood pressure kita akan turun kalau kita buat eksperimen nanti. Lepas blow out. Okey, kita habiskan dengan eksperimen ni. Boleh? Jadi tarik. Tahan. Lepas. 7. Kalau you tak boleh buat, janganlah sampai biru muka baru you nak keluar, nanti pengsan you marah saya pula. Buat setakat yang boleh. Tak boleh 3, 4, 5 dulu. Paling-paling you tak boleh, saya tahu. Saya dah buat eksperimen ni 3, 4, 5 tak sedap. Pasal 3 terlalu cepat. So 4, okey, 4, 5, 6. Okey, you ujung-ujung sampai you boleh buat 5, 6, 7 berapa kali sehari? 2 kali sehari, dan setiap kali you buat 3, 4 cycle. Faham? 3, 4 cycle yang program 5, 6, 7 ni, belah pagi, malam atau petang you buat lagi sekali. Boleh tak? 2. Jangan lebih-lebih sangat. Macam tu pun dah cukup. Tak nak pula nanti you ringan kepala, you rasa light-headed, nak bitang-bitang pula nanti kan, sebab semua orang tak biasa. Cuba biasa-biasakan dan pergunakan waktu you stres, waktu biasa tak ada problem pun. Lepas semayang subuh buat sekali, lepas semayang maghrib buat sekali lagi. Amalkan ikut semayang punya timing, you tak lupa. Dan boleh dipakai masa you nak marah, masa you nak baling pinggan ke atau nak maki hamu, nak mengumpat orang. Tolong buat 5, 6, 7 dahulu. Kita jumpa lagi, saudara saya sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Tolong tekan share tu, boleh tak? Saya minta tolong itu saja. Itu saja yang you perlu buat. Share, takkan tak boleh kot kan? Kita pun nak beramal sikit sebanyak dan memanfaati orang lain. Maka hidup anda akan jadi bahagia, dunia akan jadi bahagia, akhirat akan jadi syurga, insyaAllah. Dan jangan lupa kepada let go and feel good all the time. Dan jangan juga lupa promosi kita masih on. Take advantage. Okay, sebab ada lagi 2-3 hari aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.